Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang semua. Okay, so hari ini kita sambung kuliah kita uh, untuk chapter seterusnya. Okay, itu chapter 4. Okay. Okay, the topic of the chapter 4, okay, is the weathering ataupun lulu hawa. Okay, so kalau awak tengok kat sini sebenarnya ini adalah satu proses, okey, satu proses yang terbentuk hasil daripada lulu hawa batuan, weathering of the rock. Okey. So, apa sebenarnya weathering? Okey. Okey, weathering ni ataupun lulu hawa, okey, is the changes of rocks due to exposure to the atmosphere. Okey. Disebabkan oleh terdedahnya batuan kepada atmosfer lah. Okay. Okay, rocks are deeply buried, exposed on the earth's surface via uplifting tectonic force. Okay, maknanya, okay, batuan yang bawah tanah ni akan naik ke atas disebabkan oleh uh, daya tektonik. Dia akan bawa ke atas. Okay, dan akan berlakunya weathering lah. Okay, the solid rocks loose and break down into rock fragment and eroded. Okay, maknanya batuan yang solid tu, okay, yang tak ada crack tu, okay, disebabkan oleh lulu hawa, dia akan pecah kepada batuan-batuan yang lebih kecil lah. Okay, dan yang akhir sekali, produk yang akhir sekali adalah menjadi tanah. Okay, so ini kalau masih ingat lagi, ini adalah rock cycle. Okay, di mana ia adalah kitaran batuan bermula daripada igneous rock. Okay, intrusive ataupun extrusive igneous rock. Okay, and then weathering. Okay, weathering terjadinya sedimentary rock dan seterusnya lah, metamorphic rock. Okay. So kalau tengok sini, inilah weathering product. Okay, disebabkan oleh lulu hawa. So kat sini kalau nampak kat sini adalah batuan. Okay, batuan yang telah terlulu hawa sebenarnya. Batuan ni dulunya besar tapi telah terlulu hawa. Okay. Dan kalau tengok kat sini pun sebenarnya kesan daripada lulu hawa. Okay, so kita ada relic joint kat sini. So ada masalah ni, so dia akan terjatuh lah. Okay, disebabkan oleh lulu hawa juga. Kalau batuan ni batuan yang fresh, dia tak ada masalah, dia tak akan ada efek macam ni. Okay, dan ini juga disebabkan oleh lulu hawa. Okay, disebabkan oleh air, disebabkan oleh panas. Okay, dan terbentuknya lah batuan yang macam ni. Ini pun salah satulah. Okay, kalau tengok kat sini, okay, pada bahagian atas ni biasanya adalah tanah. Bahagian atas ni tanah. So makin ke dalam, semakin ada batuan yang makin kuat dan sehinggalah batuan yang fresh. Fresh maknanya batuan yang tak ada crack, tak ada crack. Okay, fresh maknanya batuan asal daripada igneous rock ataupun sedimentary rock lah. Okay. Okay, dan kat sini kalau kita tengok kat sini, ini adalah satu contoh lah produk lulu hawa. Okay, mushroom shape. Kalau tengok kat sini dia stabil kalau tengok. Okay, dia macam mushroom. Okay, tapi disebabkan oleh kalau tengok kat sini, ini adalah di padang pasir. So padang pasir ni biasanya angin dia kuat. So dia akan menghakis, okay, batuan yang lemah di bahagian bawah ni dan terbentuknya lah, okay, mushroom. Okay, kalau tengok yang sebelah ni, yang ni dah collapse. Yang ni dah collapse. So yang ni masih lagi kuat. So mungkin batuan kat sini agak kuat. So dia boleh support, okay, batuan yang atas ni. Okay, weathering classification. Okay, so weathering ni ada dua. Physical weathering dan juga chemical weathering lah. Okay, physical ni adalah melibatkan physical punya action lah. Okay, chemical adalah melibatkan tindak balas kimia. Tindak balas kimia yang berlaku dalam batuan disebabkan oleh faktor-faktor yang tentu lah. Okay, so ini adalah physical weathering. Okay, physical weathering dia tak mengubah mineral ataupun composition, chemical composition of rock ni. Dia tak ubah.
So dia hanya mengubah saiz saja, saiz batuan dari saiz yang besar kepada saiz yang lebih kecil. So ini adalah physical weathering. Okey, contohnya awak pergi, awak ada satu batu, okey, awak blasting dan dia akan pecah kepada yang lebih kecil. So itu adalah sebenarnya physical weathering. Okey. Okey, physical weathering forces. Okey, ini adalah antara apa nama? Penyumbang-penyumbang lah kepada physical weathering. Okey. Okey, yang pertama adalah frost action. Okey, yang kedua adalah unloading, yang ketiga adalah saline crystal growth. Yang ni adalah air masin. Okey, saline maknanya yang pembentukan kristal garam lah. Pembentukan kristal garam. Okey, alternate heating and cooling. Okey, ni proses panas dan sejuk macam kita siang panas, malam sejuk. So inilah punca-punca physical weathering jugalah. Okey, organic activities. Okey, organic activities macam pokok-pokok, okey, tumbuhan, okey, yang tumbuh di celah-celah batu, so dia akan menyebabkan physical weathering. Okey, kita tengok frost action. Frost action ni sebenarnya salah satu faktor lah menyebabkan batuan tu pecah. So kalau tengok kat sini, okey, water freeze in crack temperature 0%. Okey, ni banyak berlaku kawasan yang ada salji lah. Okey. And then bila dia beku, okey, air masuk dalam, bila dia beku, dia akan menyebabkan increasing of volume. Okey. Approximately 9%. So volume batu tu bertambah, so dia akan beri tekanan pressure kepada batuan tersebut. Okey, lama kelamaan batu tu akan crack. Okey, dia akan crack. Dan air ni akan masuk dekat sini dan akan beku dan dia akan bagi lagi pressure pada batuan dan lama kelamaan dia akan crack. So akhirnya dia akan jadi macam nilah. Okey. Okey, unloading. The reduction of pressure on underlying rock mass by erosion. So kalau tengok batu ni dia berat. Dia berat, tapi disebabkan oleh weathering pada bahagian atas, lama kelamaan batu tu akan hilang dia punya pressure. So bila hilang dia punya pressure, itu dinamakan sebagai unloading. So reduction of pressure pada bahagian atas. Lepas apa jadi seterusnya? Bila reduction of pressure, so batu tu akan expand lah, mengembang. Okey, dia akan mengembang. Mass expand as overburden pressure release. Okey. Unloading causes joint or sheeting develop. Okey, so kita akan tengok nantilah apa akan jadi. Dia ada macam berkeping-keping. Okey, lapisan batu tu berkeping-keping disebabkan oleh unloading lah. Okey. The joint strike parallel to the slope. Okey, so kalau tengok di sini dia punya retak tu selari dengan slope lah. So okey, so kalau tengok kat sini, okey, yang kat sini asalnya batuan, tapi lama kelamaan dia disebabkan oleh luluh hawa bahagian yang ni, so dia akan hilang dia punya density kat atas ni. So dia makin ringan. Okey, dia makin ringan. Okey, so bila makin ringan, yang ni terhakis disebabkan oleh hujan yang bawa bahan-bahan halus ni ke bawah dan akan expose lah dia punya batuan kat sini. Dan lama kelamaan yang kat sini pun akan terluluh hawa. Okey, bila terluluh hawa dia punya pressure berkurang dan dia akan menyebabkan sheeting lah. Okey, berkeping-keping tengok ni macam ni, berkeping-keping macam tu. Lama kelamaan yang ni pun terluluh hawa dan yang semakin dalam pun, yang dalam pun akan menjadi sheeting lah. Okey, ni adalah contoh sheeting dia berkeping-keping macam ni disebabkan oleh unloading lah. Pressure tu hilang disebabkan oleh hakisan. Okey. Terbentuk tanah, contohnya kat sini terbentuk tanah, tapi bila ada hujan dia akan turun ke bawah. Okay, itulah prosesnya. Dia bukan proses yang sekejap, tapi proses yang bagi masa yang lama lah. Okey, ni adalah satu contoh lah. Saya pun tak tahu ni kat mana ni. Okey. Mungkin dekat Gunung Kinabalu kot saya rasa ni. Okey, Gunung Kinabalu. Okey, saline crystal growth. Okey, ini adalah combination of moisture and salt. Okey, garam dengan moisture tu dia akan menyebabkan terbentuknya kristal garam. Contohnya halite, gypsum. Okey, stresses due to growth of salt cause the rock
break apart. Sama juga macam frost. Frost tu, okey, frost tu disebabkan oleh beku, disebabkan oleh air tu beku dan menyebabkan dia mengembang. Okey, tapi yang ni pembentukan kristal garam tu dalam celah-celah batuan tu, ini pun sama juga, dia akan menyebabkan batu tu pecah. Okey. Effective in porous rock and alternate wetting and drying weather. So, okey, yang batuan yang boleh masuk air lah. Yang porous rock ni, porous ni adalah batuan yang boleh masuk air. Okey, so dia akan masuk dalam tu. Okey, air dan juga garam akan masuk dalam tu, dia akan menyebabkan pembentuknya kristal dalam tu. Okey. Inilah salah satu contohnya, kalau ada air, ada garam, okey, campur air garam, so dia akan terbentuk kristal lah. Okey. Kat sini pun kalau tengok ini adalah carriers ya. Carriers pun sama juga kat sini. Okey, tapi carriers ni lebih kepada gula lah kan. Okey. Gula kat sini, so dia akan terbentuk lah kristal ataupun carriers gigi lah. Okey, sama jugalah macam konkrit ataupun kalau awak tengok di kawasan apa, tandas kan. Kawasan tandas tu biasa kalau kita boleh tengok lah crystal growth yang warna putih-putih tu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kita ada, dan tandas ni adalah ada garam garam, okey, dan juga air, so akan terbentuknya kristal lah. Okey, ini salah satulah. Okey. Dan ini sebenarnya akan menyebabkan crack pada structure sebenarnya disebabkan oleh crystal growth. Okey, alternate heating and cooling. Okey, ini pun sama juga. Okey, panas dan sejuk drastic change in temperature. Okey, kawasan bukit, kawasan gunung kan. Okey, the rock expand and contract due to heated and freezing. So dia akan kembang bila dipanaskan, akan mengecut bila dia sejuk lah. Okey. Okey, ini adalah physical weathering. Inilah kalau awak tengok kat sini, kawasan padang pasir Kawasan padang pasir ni biasanya dia melibatkan physical weathering lah, sebab dia kurang hujan. Okey, kurang hujan, dia cuma cuaca panas dan sejuk saja. Hujan mungkin setahun mungkin 2-3 kali je. Okey. Organic activities. Organic activities macam pokok-pokok lah. Pokok-pokok bila ada hakisan akan ada tanah dekat celah-celah batuan ni, dan bila ada tanah kat sini confirm lah. Okey. Tumbuhan ni akan hidup lah bila ada tanah. Kalau tak ada tanah kat sini, pokok tak akan hidup. Tapi bila ada kat celah ni, ada sikit-sikit tanah, so tumbuh-tumbuhan ni akan hidup. Okay. Dan tumbuhan-tumbuhan ni biasanya tumbuh-tumbuhan yang bukannya yang berakar tunjang lah kan. Kalau pokok-pokok yang berakar tunjang, pokok resak, pokok tembesu ni tak boleh hidup kat sini sebenarnya. Kan? Okey, pokok-pokok yang agak renek lah kalau pergi. Kalau awak tengok kawasan-kawasan bukit, siapa yang pernah pergi Gunung Kinabalu, so dia akan nampak lah kalau awak pergi kawasan yang tinggi, biasanya pokok-pokok yang renek je sebab batuan tak ada tanah tak ada. Tanah mungkin sikit je tanahnya, lapisan tanah yang nipis. So hanya pokok-pokok renek saja yang boleh hidup kat situ lah. Dan pokok-pokok ni dia akan masuk, akan penetrate kepada lubang-lubang di dalam batuan tersebut, dan dia akan bagi pressure kepada batuan tersebut dan menyebabkan batuan tu pecah. Okey, borrowing animal and pressure from growing root. Okey, sama jugalah kalau ada binatang yang korek dalam tu. Okey, menyebabkan batuan tu pecah lah. Okey, so chemical weathering. So tadi adalah physical weathering. So kita tengok chemical weathering. So chemical weathering produce a new mineral and increase volume. Okey. Dia menghasilkan satu mineral yang baru disebabkan oleh chemical reaction. Dan juga dia akan menyebabkan volume bertambah lah. Okey. Chemical weathering process melibatkan oxidation, hydration, hydrolysis and dissolution. Okey, so kita tengok yang pertama, oxidation. Oxidation ni adalah tindakan daripada oksigen lah, kan. Oxygen assisted by water combine with mineral to form oxides. Okey, bila ada oksigen, bila ada air, ia menyebabkan oxidation. Okey. Mineral contain high iron, produce rusty, red, yellow and brown rocks and soils. Okey. So oksigen dengan air ni akan menyebabkan tindak balas kimia yang menghasilkan
apa ni, tanah yang merah lah, tanah yang merah, kuning, dan coklat. Okey, yang coklat. Okey, hydration. Okey, kalau tadi adalah oxidation disebabkan oleh oksigen dan air. Okey, yang ni pula adalah hydration. Okey, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh air lah. Kan? Hydration. Okey, hydration ini air. Okey. Okey, so bila air ni akan menyebabkan, okey, bila masuk dalam satu mineral, dia akan menghasilkan satu lagi mineral lah, dan menghasilkan volume ataupun isi padu yang lebih besar daripada mineral yang asal. Mineral yang asal. Okey, example hydrated mineral. Okey, gypsum, chloride, goethite, limonite. So inilah mineral-mineral baru yang transfer daripada air. Air, dan mineral-mineral ni sebenarnya lebih besar daripada mineral-mineral yang asal lah. Okey, parent material. So inilah contoh-contoh mineral, hydrated mineral, okey, yang terhasil daripada tindak balas mineral yang asal dengan parent material dengan air. Okey, so terhasillah mineral-mineral yang ni. Okey, hydrolysis. Okey. The union of water ion. Okey, ada OH and H positive hydrogen. Okey, with mineral. Okey, produce a new mineral. Okey. So kalau tadi H2O, sekarang OH dan H plus. Okey, maka menghasilkan new mineral. Contohnya feldspar. Okey, bila dia bercampur dengan air akan menyebabkan terjadinya clay. Okey. Okey, the decay of granite is caused by hydrolysis. So kalau tengok kat sini, ini adalah potassium feldspar, mineral feldspar campur dengan air, dia akan menyebabkan kaolinite. Kaolinite campur quartz dan campur iron kat sini. Okey. So ini adalah hydrolysis lah. Okey, hydrolysis. Okey. And dissolution, dissolve. Okey, maknanya batuan-batuan yang agak agak lemah lah, akan menyebabkan dia larut dalam air. Okey, contohnya lah calcite, dolomite, rock salt, gypsum. Okey, dia larut dalam air. Bila hujan turun, okey, kalau tengok kat sini ni, inilah hasil pada air ni mengalir dan dia melarut dalam air sehingga terjadinya luluh hawa. Okey, spheroidal weathering. Okey, apa itu spheroidal weathering? Okey, type of weathering causes a rounded shape of rock. Okey. So dia akan jadi batuan tu bentuknya agak bulat lah. Okey, caused by water attacks along the joint to form rounded rock. Okey. So kalau tengok kat sini, okey, so kat sini biasanya kat sini ada isolated batuan yang agak keras lah. So dia akan terluluh hawa pada bahagian tepi dulu. Okey, pada bahagian tepi, so sebab itu dia akan jadi bulat lah. So kalau dekat sini pun dia akan terhakis kat tepi-tepi dulu. Okey, ini dinamakan sebagai spheroidal weathering. So ni adalah proses spheroidal weathering. Kalau tengok kat sini, kalau tengok warnanya pun berbeza. Yang ni kalau kita tengok, ini adalah yang ni fresh. Yang ni fresh daripada asal, tapi yang ni dah agak sudah melalui proses luluh hawa. Dia penetrate kat sini. Okey, disebabkan oleh hydrolysis ataupun hydration, menyebabkan ada luluh hawa kat sini lah, kesan daripada tindak balas kimia. Okay, kat sini belum lagi kat sini belum lagi terluluh hawa lah kat sini. Okey, ini adalah contoh-contoh spheroidal weathering. Okey, nampak ni batu-batuan bulat ni. Okey, so dia akan pecah-pecah bahagian bucu ni dan dia akan jadi bulat lah. So kalau tengok kat sini ialah proses spheroidal weathering daripada batuan asalnya dia empat segi lah sebab dia crack. Okey, lepas tu dia akan pecah pada bahagian bucu-bucu dan akan terbentuknya macam ni lah. Okey, akan menjadi bulat lah batuan-batuan ni. Okey, ni adalah satu contoh jugalah spheroidal weathering. Kalau tengok ni lah, dia tak bulat sepenuhnya tapi dia hampir bulat lah shape macam ni. Okey, rate of weathering. Okey, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan akan menyebabkan
kadar lulu hawa ni, yang mempengaruhi kadar lulu hawa lah. Okey, yang mempengaruhi kadar lulu hawa. Okey, yang pertama adalah composition of rocks. Okey, komposisi of rocks lah. Okey, apa mineral yang ada dalam tu, kuat ke tak kuat mineralnya kan. So kalau limestone mungkin lebih senang tu lulu hawa, kalau granite lebih susah sikit tu lulu hawa kan. Itulah jenis-jenis batuan lah. Okey, physical condition of rock. Okey, physical condition, bentuknya macam mana? Dia ada intact, kuat ke tak, dia ada crack ke tak. So kita tengok dia punya condition lah. Topografi ni adalah kat mana kedudukannya, di kawasan rendah ke, kawasan tinggi ke, kan, kawasan lembap ke. Kita tengok macam tu. And then yang keempat lah climatic condition, climatic iklim lah. Okey, iklimnya macam mana, iklim khatulistiwa, iklim panas dan sejuk. Tengoklah iklimnya macam mana. Okey, kita tengok yang pertama, composition of rock. Mineral composition is one of the most important factors cementing material. Okey, sandstone. Okey, dolomite and limestone are decomposed by solution. Okey, kalau tengok sini, dolomite and limestone ni lah batuan yang agak lemah lah kan. Okey, mineral yang agak lemah. So mineral yang agak lemah ni lebih cepat lah terlalu hawa. Physical condition of rock. Okey, sama ada dia ada lubang ke, crack ke. Okey, akan menyebabkan weathering agent to penetrate lah, akan masuk lah. Sama ada air masuk, dia akan jadi frost. Okey, dan dia akan crack ataupun disebabkan oleh saline crystal grow, disebabkan oleh pembentukan garam mineral. Okey, bila ada lubang masuk, dia akan masuk dalam tu lah. So dia akan crack lah. Okey, itulah physical condition of rock. Topografi. Okey, tengok keadaan topografinya. Weathering is rapid where land slope steeply. So kalau dia steep, dia lagi cepatlah weathering. Okey. Ataupun increases in altitude, elevation. Semakin tinggi kawasannya tu. Okey, macam mana? Semakin tinggi kawasan tu, mungkin dia terima hujan yang lebih tinggi. Okey, temperature yang lebih perlahan. So akan jadi macam mana? Kemungkinan bila cuaca kurang, mungkin proses lulu hawa tu semakin rendah lah. Okey, berbanding dengan cuaca yang panas. So kalau tengok kat sini, kat Malaysia ni, cuaca pada bahagian bawah ni lebih panas lah berbanding dengan kalau pergi kawasan yang lebih tinggi. Kalau pergi Cameron Highland lebih sejuk. So prosesnya lebih rendah lah berbanding dengan kawasan di bawah ni lebih panas. Okay, this will eventually increase in the rate of weathering. Okay, climatic condition. Okay, climatic condition kalau tengok kat sini adalah bila kawasan tu, okay, contohnya lah Malaysia, Indonesia, Thailand semua ni adalah kawasan yang memang ada hujan dan lembap lah. Hujan and humidity yang tinggi akan menyebabkan tindak balas kimia. Okay, chemical reaction lah. Okay, sebenarnya chemical reaction ni the process of soil deformation. Okay, sebenarnya lebih tinggi. Soil deformation ni lebih tinggi berbanding dengan kawasan yang hanya panas dan sejuk saja, yang tak ada rainfall, yang tak ada hujan. Okay. Kalau tengok kawasan padang pasir, kan kita ada tanah yang ada pasir saja. Ada pasir saja sebabkan apa? Lulu hawanya hanya physical weathering saja, dia tak ada chemical weathering. Okay. Dry and cold weather are usually suitable to physical weathering. Right. Ini kalau tengok kat sini lah, ni tropical rainforest. Ni kawasan kita lah ni, kawasan Malaysia ni. Kalau tengok kat sini, okay, vegetationnya pun banyak kan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tanah yang banyak kat sini. So vegetation pun boleh hidup lah. Bila hujan lebat, hujan yang tinggi sepanjang tahun, okay, menyebabkan vegetation pun tinggi lah. Okay. Precipitation pun agak tinggi lah kan. Bila panas, dia akan naik atas. Dan kalau tengok zon yang ni, okay, ada zon kat sini, tengok dia punya pembentukan tanahnya ni. Okay, pembentukan tanahnya adalah sangat dalam lah, disebabkan oleh proses lulu hawa yang tinggi kat sini. Okay, low latitude desert. Okay, kalau tengok sini temperaturenya, ni adalah temperaturenya pun tinggi juga lah kan. Okay, dan temperature kat Malaysia ni pun tak tinggi sangat lah, 30 lebih tu kan. Okay, kat sini tengok, okay, pembentukan tanahnya macam mana? Tak ada, pembentukan tanahnya tak ada. So mungkin ada crack-crack sikit lah.
Sebab itu kat sini padang pasir dia hanya ada pasir sajalah, dia tak ada tanah. Okey, temperate region, so dia ada juga tanah kat sini. Okey, Arctic, dia pun sejuk kan, suhunya sangat sejuk. So proses luar hawanya pun agak rendah lah berbanding dengan kawasan kita lah, kawasan Malaysia ni. Right. Okey, classification of soil. So sebenarnya bila terjadinya luar hawa, proses yang akhir sekali adalah pembentukan tanah. Kan? So tanah ni adalah bahan yang terakhir lah daripada batuan. Kan? So tanah ni boleh dibagi pada dua, okay, iaitu residual soil ataupun yang kedua adalah transported soil. Okay, apa beza antara kedua-dua ni? Residual soil ni adalah tanah yang terbentuk disebabkan oleh leluhur hawa dan dia kekal di situ, dia berada di situlah. Okay. Transported soil ni adalah sama juga tanah yang terhasil daripada leluhur hawa, tapi tanah tu telah dipindahkan ke tempat lain. Dia dah dipindahkan ke sungai, ke laut, okay, ke tasik dan sebagainya lah. So ini namanya adalah transported soil. Dia bukan tanah asal, dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So itu namanya transported soil. Tapi residual soil ni adalah dia kekal kat situ, dia tak berubah. Kan? Dia tak berubah. Okay, itu beza antara residual soil dengan transported soil. Okay. Okay, kita tengok ni residual soil. The soil develop in situ and their characteristics depend on the kind of bedrock from which they are derived. Okay, so maknanya residual soil ni adalah sifat-sifat tanah residual ni dipengaruhi oleh sifat-sifat parent materialnya. Betul tak? Sama jugalah macam kita kan. Sifat-sifat anaknya tu dipengaruhi sifat ibu bapa tu. Sama juga macam residual lah. Okay. Residual soil deposit are common in humid tropical countries. Okay, kat Malaysia lah kan. Kat Malaysia ni biasanya pembentukan residual soil ni lebih tinggi lah. Okay, berbanding dengan kawasan-kawasan humid. Okay, kawasan panas kan. So kat sini kalau kita tengok, inilah contoh-contoh lah pembentukan residual soil ataupun dalam bahasa Malaysia ni adalah tanah baki. Tanah baki. So kat sini kita tengok, kat sini adalah tanah lah kat sini, disebabkan oleh leluhur hawa dan akhirnya terbentuknya tanah kat sini. Dan dia ada grade-grade lah, nanti kita tengok lah grade weathering profile, kat mana tanah sebenarnya. So pada bahagian atas ni sebenarnya tanah, dan bahagian atas ni lah sebenarnya pokok-pokok yang boleh hidup lah, sebab dah ada tanah kat sini. Okay, dah ada mineral-mineral kat sini, so dia boleh hidup lah. Okay. Okay, weathering classification. So kita akan tengok grade-grade lah, ataupun weathering grade. Weathering grade. Okay, so kalau tengok kat sini sebenarnya kita ada 6 grade lah. Okay, ada 6 grade. Grade 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So grade pertama ni apa? Grade pertama ni adalah fresh rock. Okay, no visible sign of weathering. Tak ada lagi, fresh, memang fresh lah. Ni tak ada crack, tak ada ni semua. Color dia pun tak berubah kan. Color dia tak berubah. So ini adalah fresh rock. Yang kedua, okay, adalah slightly weathered rock. Okay, so apa yang terjadi? Discolored along discontinuities. Sudah macam dah ada crack-crack, so dia punya color pun dah berubah. Okay, strength approach that of fresh rock. Dia punya strength pun dia lah masih lagi hampir kepada fresh rock lah. And Smith rebound value greater than 45. So kalau kita gunakan rebound hammer, okay, kita dapatlah dia punya value-nya lebih daripada 45 lah. Okay, more than one blow of geological hammer to break specimen lah. Okay, so kalau kita nak pecahkan ni, so kita perlukan lebih daripada satu ketukan lah. Okay. Dan grade yang ketiga adalah moderately weathered. Okay. So kalau tengok kat sini, completely discolored. Okay, dia punya ni sudah berubah lah. Okay, 100% dia dah berubah lah. Okay. Okay, considerably weathered but possessing strength such that pieces 51mm they cannot be broken by hand. Okay, yang ni pun susah juga kita nak pecahkan dengan tangan lah kan. Okay, dia punya N Smith rebound hammer 25 to 45, rock material not friable. Okay, highly weathered rock. Okay, yang ni dia macam dah tinggi lah, leluhur hawa tinggi lah. Rock weakened so that large pieces can be broken by hand. So kalau ambil tu boleh pecahkan dengan tangan lah. Itu dah panggil highly weathered rock. So dia punya N Smith rebound up to 25. Does not slick readily in water.
Okay, geological peak cannot be pushed into surface. Okay, hand penetrometer strength index greater than 250 kPa lah. So kalau kita ada hand penetrometer, kita boleh test pada batuan tersebut, tapi kita akan dapatlah more than 250 kPa lah. Individual grain may be plucked from surface. Okay, so kalau batu tu kita boleh ambil lah, macam batu-batu tu kita ambil satu-satu. Okay, dan yang kelima adalah completely weathered rock. Okay, rock wholly weathered but rock texture preserved. Okay, so batuan tu dah tak ada lah. Okay, dah turun hawa semua lah. Tapi dia punya texture tu masih lagi kekal lah. Ada lagi texture dia. Okay, now rebound. Okay, tak ada rebound lah. Okay, slick really in water. Okay, geological peak easily indent surface when pushed. So dia akan, bila kita tekan tu dia akan ada kesan lah. Ada kesan. Yang terakhir sekali lah, inilah tanah residual soil. Ini namanya residual soil, grade 6. A soil formed by weathering in place but with original texture of rock completely destroyed. So dia punya texture batuan tu dah tak boleh detect lah, dah tahu dah macam mana kan. So itulah namanya adalah residual soil. Grade 6 Okey, ini adalah contoh-contoh juga weathering profile. So kalau tengok kat sini, ini adalah tanah. Ini adalah tanah. Soil derived from is to weathering, grade 4, 5 and 6. So inilah kadang-kadang ada orang cakap tanah ni adalah grade 4, 5, 6 kan. Sebab kat sini pun ada tanah juga kan. Okey, ini ada tanah dan ini adalah fresh rock. Okey, transported soil. Transported soil ni adalah tanah yang berpindah randah kan. Dia asalnya kawasan bukit. Biasanya kawasan bukit lah. Disebabkan oleh air hujan. Okey, disebabkan oleh graviti. So dia akan dibawa ke kawasan yang lebih rendah. Kan, ke laut, ke tasik, ke sungai dan sebagainya lah. Okey, so kalau colluvium ni tanah ni dibawa oleh air ke kawasan-kawasan kawasan-kawasan cerun-cerun bukit. Okey, kawasan-kawasan cerun-cerun bukit tu, itu namanya adalah colluvium. Alluvium pula tanahnya macam mana? Tanah-tanah ni dibawa ke dalam sungai kan. Okey, ke dalam sungai. So namanya adalah alluvium soil lah. Okey, alluvium soil. Okey, lepas tu ada lagi glacial drift. Okey, dibawa oleh glacier lah. Kat Malaysia ni tak ada glacier. Okey, so kat luar negara ada glacier lah. Ataupun marine soil kan, marine soil. Marine soil ni adalah tanah tu dibawa ke laut. Okey, terjadinya marine soil. Sebab itu kalau tengok kat laut tu pada banyak tanah liat tanah liat. Okey, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tanah bukit. Okey, tanah tu terlalu hawa, lepas tu bila tanah terlalu hawa, tanah yang halus itu akan dibawa ke laut. Terjadinya liat, tanah liat lah kat situ marine clay. Okey, ni adalah salah contoh lah colluvium. Ni adalah salah satu contoh colluvium. So kalau tengok kat sini dibawa oleh graviti di kawasan-kawasan slope lah, kawasan-kawasan slope. Bukan di kawasan air, kawasan sungai itu dah nama alluvium. Okey, yang ni adalah colluvium di kawasan-kawasan cerun saja. Ini adalah alluvium. So kalau tengok ni alluvium, okey, dibawa ke sungai lah. So ini adalah sebenarnya alluvium. Okey, glacial drift. Ni pun sama juga dibawa oleh glacier. Okey, batuan-batuan halus ni dibawa oleh glacier dan dibendapkan lah ke mana-mana lah, kawasan yang lebih rendah. Okey, the strength, fluidity and deformity of rock to soil. Okey, ni adalah perbandingan lah. Perbandingan antara rock dengan soil. Okey, ini soil. Ini adalah campuran soil dengan rock. Ini adalah rock. Apa beza? Dari segi strengthnya, so lemah lah kan. Lebih lemah lah berbanding dengan fresh rock. Okey. Sama juga humidity. Humidity-nya lebih tinggi lah kalau soil kan, berbanding dengan rock. Okey. Deformability tinggilah kalau untuk soil kan. Deformability ni adalah kebolehan dia berubah bentuk. Okey, kalau rock ni memang susah nak ubah bentuk kan. So kalau soil ni memang dia senang untuk berubah bentuk. Okey, ni kalau tengok di sini adalah salah satu contoh lah landscape. Okey, due to weathering of limestone and granite. So kalau tengok sini, ini kalau kawasan-kawasan
limestone batu kapur ni kalau pergi ke Perak kawasan Perak ni banyak kawasan macam ni. Biasanya dia punya ni tegak-tegak okey, cerunya tegak-tegak ini biasanya adalah limestone lah. Okey, ini adalah nota ringkas lah. Okey, berkaitan dengan weathering So boleh baca dah kat sini proses-prosesnya. Okey, so dah habis sebenarnya weathering chapter 4. Okey. So so saya harap boleh ulang kaji baliklah baca balik apa nota-nota yang berkaitan dan juga dapatkanlah buku-buku yang berkaitan dengan weathering of rock dan boleh fahamlah proses-prosesnya, macam mana proses yang berlaku, macam mana apa hasilnya, produk-produk yang terhasil daripada rock weathering. Okey. So saya rasa itu sahaja daripada saya untuk hari ini. So saya ucapkan selamat belajar. Kita jaga kita. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang semua.